Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan sambung bab 6 iaitu bab asid, base dan garam. Okey, pada hari ini kita akan belajar 6.5 iaitu kepekatan larutan aqueous. Okey, sila buka buku modul muka surat 146. Okey, so kepekatan larutan ni apa maksudnya? Maksudnya adalah kuantiti bahan yang terlarut dalam isi pada larutan yang tertentu. Biasanya 1 dm3 larutan. 1 desimeter padu larutan lah. Okey, kuantiti bahan yang terlarut dalam larutan. Okey, biasanya larutan tu adalah 1 desimeter padu ataupun 1 desimeter padu ni bersamaan dengan 1000 sentimeter padu. Okey. Seterusnya, kepekatan ni dia boleh diwakili oleh unit. Ada 2 unit yang kita akan gunakan iaitu yang yang pertama dalam unit gram desimeter padu, satu lagi mol desimeter padu. Okey, bendanya sama sajalah. Okey, so kat sini saya tunjukkan beaker. Okey, ni beaker. Dalam beaker ni ada satu larutan. Okey, larutan ni dia mempunyai kepekatan yang tertentu. Okey. Larutan yang dalam beaker ini kita boleh gunakan dalam unit gram, dm, -3 ataupun unit kita boleh juga guna dalam mol, dm, -3. Bendanya sama saja, cuma kita boleh guna 2 unit yang berbeza. Okey, seterusnya kita teruskan lagi yang kedua, kepekatan. Kita nak tengok kat sini. Yang pertama, kepekatan dalam unit gram dm -3. Okey. So kalau kita nak guna kepekatan dalam unit gram, okey, macam mana tu? Jisim bahan pepeja tu dilarutkan dalam 1 desimeter padu ataupun bersamaan juga dengan 1000 sentimeter padu air suling. Okey, satu bahan tu kita larutkan dalam 1000 sentimeter padu air suling. Okey, dan unit dia adalah gram dm -3. Okey, so rumus yang kita akan gunakan untuk mengira ni adalah kepekatan bersamaan dengan jisim bahan. Jisim bahan bahagi dengan isi padu larutan, iaitu isi padu ni larutan air suling itulah. Isi padu larutan unitnya adalah dm kuasa 3 desimeter padu. Okey. Seterusnya, kat sini kita kena tahu 1 desimeter padu bersamaan dengan 1000 desimeter padu. Okey. Seterusnya, macam mana pula kalau kepekatan menggunakan unit mol dm -3? Okey. Kalau kepekatan menggunakan unit mol ni, kita boleh juga panggil kemolaran. Kemolaran, dia punya simbolnya adalah M besar. Okey, kalau dulu kita belajar mol kan, mol N kecil. Kemolaran, itu kepekatan, kita panggil, kita tulis simbolnya adalah M. Okey, ataupun kemolaran ataupun kepekatan molar namanya. Okey, so dekat sini sama saja. Bilangan mol bahan itu dilarutkan dalam 1000 sentimeter padu air suling. Sesama sajalah. Satu mol bahan itu kita larutkan dalam 1000 sentimeter padu air suling bersamaan juga dengan 1 dm kuasa 3. Okey, dan formula untuk kepekatan kemolaran ini adalah bilangan mol bahagi dengan isi padu. Isi padu ni mesti dalam unit dm kuasa 3. Okey, seterusnya kita cuba buat latihan. Okey, so dekat sini diberi ada 2 soalan. Dia kata lengkapkan jadual di bawah. Okey, kuprum 2 sulfat. Diberi maklumatnya adalah gram, jisimnya adalah 5 gram. Isi padu larutannya adalah 500 cm padu. Dan dia suruh cari kepekatan. Kepekatan dia adalah gram dm -3. Okey. So, kalau kepekatan dalam gram ni kita kena ingat balik. Apakah rumus dia? Okey. Rumus dalam yang kepekatan dm -3 adalah
Gisim bahagi dengan apa dia? Isi padu larutan. V tu adalah isi padu dalam unit dm kuasa 3. Okey. So sekarang ni boleh tak cari kepekatan ni? Boleh. So apa maklumat dia bagi? Gisim 5 gram. Isi padu masalahnya 500 cm. Okey, kita isi padu kalau kita nak kira mesti dalam unit dm kan? Okey, jadi macam mana? Sentimeter padu nak tukar kepada dm, kita kena bahagi 1000 sebab 1 dm3 bersamaan dengan 1000 sentimeter padu. So, cm nak tukar kepada dm kena bahagi 1000. Yang pertama kena tukar unit dululah. So 500 bahagi 1000 bersamaan dengan 0.5 dm kuasa 3. Sekarang boleh cari dah kepekatan? Dah boleh cari. Apa rumusnya? Gram bahagi dengan isi padu kan? Gram berapa? 5 gram. Isi padu berapa? 0.5 dm kuasa 3. Dan bila kita tekan kalkulator, kita dapati jawapannya adalah 10 gram dm kuasa negatif 3 unit dia. Okey? Seterusnya, soalan 2 iaitu kalium hidroksida. Okey, so kalium hidroksida ni jisim bahan larut gram ni, jisim dia tak kasih. So maksudnya dia suruh cari jisim lah. Okey, isi padu dia kasih tak? Isi padu dia bagi 0.5 dm kuasa 3 dah dalam unit dm. Okey, dan kepekatannya adalah 11.6. Okey, so boleh tak cari jisim? Boleh, kita kena tahu rumus dia. Rumus dia, kepekatan, bersamaan dengan jisim tu melalui unit dia G lah, gram bahagi dengan isi padu. So jisim dia berapa? Jisim dia tak tahu. Kepekatan dia berapa? Kepekatan dia 11.6 kan? Okey, gram dm kuasa negatif 3. Jisim dia kita nak cari isi padu dia berapa? Isi padu dia 0.5. Sekarang ni boleh tak kita cari isi padu? Boleh kan? 0.5 pindah ke sana jadi darab. So sekarang nak cari jisim 11.6 darab 0.5. Bila kita tekan kalkulator, kita akan dapati jawapannya adalah bersamaan 5.8. Unit dia apa? Kalau jisim, unit dia adalah gram. Okey, so jisim bersamaan dengan 5.8 gram. Okey, seterusnya, kita nak tengok, apakah hubungan di antara mol dengan kemolaran? Okey, so tadi kan kemolaran ni apa? Kemolaran ni yang M besar ni. Okey, kepekatan, bersamaan dengan apa tadi rumus dia? Kemolaran, mol bahagi dengan isi padu kan? Kalau mol bahagi isi padu, kita boleh nama kepekatan ataupun kita boleh namanya adalah kemolaran. Bendanya sama saja kemolaran, simbolnya M besar. Okey, kemolaran sama dengan mol per V. Okey, dia tanya, kat sini, dia ni ada kaitan dengan, apakah hubungan mol dengan kemolaran? Okey, satu lagi rumus yang kita boleh terbitkan daripada rumus kemolaran ini adalah, mol ni simbol dia adalah N kan? Okey, satu lagi rumus yang kita boleh terbitkan adalah mol sama dengan kemolaran darab isi padu bahagi dengan 1000. Bendanya sama sahaja. Okey, so dua unit rumus ni kita boleh pakai. Sama ada kita nak pakai kemolaran sama dengan mol bahagi dengan V ataupun mol sama dengan MV per 1000. Okey, so kita tengok soalan dia. Soalan dia latihan 26 pada muka surat 148. Okey, soalan yang pertama. Diberi natrium klorida.
Okey, natrium klorida. Okey. Dia bagi maklumat apa? Dia bagi maklumat mol. Okey, 1.0. Okey, isi padu diberi 800 cm padu. Okey, dia nak kira kemolaran iaitu mol DM -3. Okey, apa rumus dia? Okey, kita tengok Kemolaran. Okey, kemolaran simbol dia M besar kan? Kemolaran sama dengan mol bahagi dengan isi padu kan? Ataupun rumus satu lagi kita boleh pakai N sama dengan MV per 1000. Okey, kita boleh pakai antara dua ni lah. Okey, mana-mana satu sahaja. Okey, so sekarang ni kita nak cari kepekatan. Okey, so saya akan tunjukkan yang pertama nak guna rumus yang pertama, yang kedua nak guna rumus yang kedua ni. Okey, last kali kita akan dapat jawapannya sama sahaja. Okey, so yang pertama saya nak pakai rumus yang kemolaran sama dengan mol per V. Okey, so kalau nak pakai yang kat sini, okey. Apa yang kita perlu buat? Kita perlu tengok kepada isi padu. Isi padu kat sini unit dia apa? Unit dia adalah sentimeter padu kan? Okey, so sentimeter padu ni kita kena tukar kepada DM. Kena ingat 1 DM kuasa 3 bersamaan dengan 1000 cm kuasa 3. So, cm nak tukar ke DM kena bahagi 1000. So, kat sini isi padu larutannya adalah 0.8 DM kuasa 3. Okey, so sekarang ni dah boleh cari? Dah boleh cari. Saya nak pakai rumus yang pertama. Kemolaran sama dengan mol bahagi dengan isi padu. So, mol dia berapa? 1.0. Isi padu dia berapa? 0.8. Okey, boleh tolong kira tak? Okey, 1.0 bahagi dengan 0.8. Berapa jawapan dia? 1.225. 1.25 mol DM kuasa -3. Ini kita nak pakai rumus yang pertama kan? Okey, boleh tak kalau saya nak pakai rumus yang kedua? Boleh. Okey, cara ni macam mana? Okey, kalau nak pakai rumus yang kedua ni, okey, kita tak perlu tukar isi padu larutan yang cm kuasa 3 ni sebab dia dah bagi 1000. Okey, so sekarang ni saya nak cuba soalan yang sama, saya nak cuba pakai rumus yang kedua. N sama dengan MV per 1000. Okey, N berapa? N 1.0. Kan? M berapa M? M diberi kat sini tak tahu. M ni adalah kemolaran lah, kepekatan. So, M kita nak cari. Darab V berapa? V 800. Kita tak perlu tukar kepada DM. Bahagi dengan 1000. Okey, boleh cari tak? Boleh. Okey, macam mana? 1000 pindah ke sana jadi darab. 1000 darab 1 jadi 1000 lah. Kan? Okey, M darab dengan 800. Sekarang ni kita nak M kan? Macam mana? 800 pindah ke sana bahagi. So, 1000 bahagi 800 sama dengan M. So, cuba bahagi 1000 bahagi 800 sama dengan sama sahaja jawapan dia iaitu 1.25 mol DM kuasa -3. Okey, so maksudnya kita nak pakai rumus pertama boleh, nak pakai yang kedua pun boleh. Cuma kaedah dia kena betul lah. Okey, so untuk soalan B dan untuk soalan C, saya nak minta awak tolong selesaikan. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang kelima. Okey, yang ini kita nak kira kepekatan dalam unit gram dan dalam unit mol, iaitu kemolaran. Okey, kita nak tukar daripada mol kemolaran kita nak cari ke gram DM3. Okey, macam mana? Okey, apakah dia punya kaitan dia? Okey, yang ini tolong ingat. Okey, gram DM. Okey, gram DM kuasa -3. Okey, yang kat sini adalah mol
dm kuasa negatif 3. Okey. Kalau gram, okey, kita nak tukar kepada mol. Okey, kat sini kita kena tahu dia kena bahagi dengan jisim molar. Kalau mol kita nak tukar kepada gram, okey, kita kena apa? Darab dengan jisim molar. Ingat lagi tak jisim molar tu? Kita dah belajar dalam bab awal-awal hari tu. Okey, so kat sini kita cuba buat soalan yang pertama. Okey, so sekarang ni diberi sebatian natrium hidroksida. Okey, so dia nak kepekatan dalam gram tak tahu. Dia tak ada bagi maklumat apa-apa. So ini kita nak cari. Okey, kotak kedua ni dia bagi concentration, kepekatan dalam mol, iaitu kemolaran lah. Kat sini kalau mol dm ni kita panggil kemolaran, senang. Okey. So sekarang ni kemolaran yang dikasih. Okey, kita nak cari kepekatan. So macam mana? Okey, ingat balik, tengok balik rumus yang saya bagi tadi. Okey. Kita nak tukar daripada kemolaran, mol dm tu tukar kepada dm. Mol tukar kepada dm, kita kena darab dengan jisim molar. Masalahnya jisim molar tu nak cari macam mana? Dekat sini dia tak bagi jisim molar. Okey. So jisim molar tu kita kena tengok. Okey, sebatan diberi adalah NaOH. So kita kena tengok kat sini diberi jisim atom relatif. Okey, dah diberi kat sini daripada jisim atom relatif kita boleh cari jisim molar. Okey, macam mana? NaOH. Ada berapa Na? Ada 1. So Na nilai jisim atom relatif dia adalah 23. So 23 tambah O berapa? O 16. O ada 1 je kan? Tambah 16 tambah hidrogen 1. So kat sini bila kita tambah, okey, nilainya adalah 40. Unit dia adalah gram dm kuasa negatif 1. Okey. Negatif 1. Okey. So sekarang ni boleh tak ada unit. Kat sini tak ada unit Ada unit ke? Gram mol negatif 1 gram mol negatif 1. Okey. So sekarang ni daripada jisim molar ni, okey, boleh tak kita cari kepekatan dalam unit gram? Boleh. Dah bagi dah kemolaran kan? Nak cari gram kita kena darab. Okey. So nak cari gram dm kuasa negatif 3 bersamaan apa? 0.05 darab dengan berapa? Jisim molar iaitu 40. So 0.05 darab 40 bersamaan dengan berapa? Bersamaan dengan 2 gram dm negatif 3. Okey? So dekat sini untuk selesaikan soalan kat sini kita kena cari jisim molar bahan dahulu. Okey, so barulah kita boleh kira yang soalan yang kedua ni asid sulfurik kita nak kira kemolaran. Asid nitrik pun kita nak kira kemolaran. Nak cari kemolaran macam mana? Okey, gram nak cari kemolaran kita kena bahagi 1000. Okey, kat sini rumus dia. Diberi soalan kedua kan asid sulfurik kan diberi gram. Kita nak cari kemolaran so kena bahagi dengan jisim molar. Okey, so saya ingatkan baliklah. Kat sini asid sulfurik kan. Asid sulfurik H2SO4. So nak cari jisim molar dia H ada berapa? H ada 2 kan. Okey, so 2. Berapa jisim atom relatif untuk hidrogen? 1. Tambah S berapa S? S 32. S ada 1 je kan? Okey, 4. O pula ada 4. So, 4. Berapa jisim atom relatif untuk O? 16. So, awak kena tambahlah kat sini. Kalau tak salah saya, kat sini nilainya adalah 98. Okey, so saya nak minta awak tolong selesaikan soalan B dan C. Seterusnya, latihan 28 pada muka surat 149. Okey, so kat sini saya akan selesaikan soalan A. Saya nak minta awak tolong buat soalan B. Okey, seorang pelajar melarutkan 50 gram kuprum sulfat
terhidrat ke dalam air untuk menghasilkan 250 cm padu. Apakah kepekatan gram DM3? Okey, so baca betul-betul. Dia nak apa? Kepekatan dalam unit gram DM3. Okey, nak cari kepekatan dalam unit gram 3, kita kena perlu cari apa maklumat diberi. Maklumat diberi kat sini 50 gram ni adalah GSM. Kan? 250 ni adalah isi padu. Okey. So kita ingat kepekatan dalam unit gram DM3, rumus dia apa? GSM bahagi dengan isi padu. Kita listkan dulu GSM dia berapa? GSM dia adalah 50 gram kan? 50 gram. Isi padu dia berapa? 250 cm padu. Masalahnya kita kena ingat unit dia adalah DM3. Kat sini cm. So kat sini kita kena tukar kepada dm. So kena bahagi 1000. So bila bahagi 1000 dia akan jadi isi padunya adalah 0.250. Sekarang boleh tak cari kepekatan? So boleh. Kepekatan bersamaan dengan gram bahagi isi padu. Gram berapa? 50. Isi padu dia berapa? 0.250. So bila tekan kalkulator, kita tolong kira, kita akan dapati jawapannya adalah 200 gram DM kuasa negatif 3. Okey, so samalah dengan skema dia. Okey, untuk soalan B, saya nak minta awak tolong buat. Okey, seterusnya latihan 29. Sama juga saya akan selesaikan soalan A. Soalan B, saya nak minta awak tolong buat. Okey, kepekatan 0.5 asid sulfurik, okey, dalam gram. Okey, dia bagi kepekatan. Okey, kepekatan dalam unit mol DM, iaitu kemolaran. Dia suruh tukar ke dalam unit gram. Okey, so kalau mol tukar ke gram, kita kena ingat rumus dia apa? Gram DM kuasa negatif 3. Mol DM kuasa negatif 3. Gram tukar ke mol, dia kena bahagi dengan GSM molar. Mol ke gram kena darab dengan GSM molar. Okey, so macam mana? Okey, apa maklumat dia kasih? Dia bagi kemolaran. Kemolaran M lah. Okey, 0.5. Okey, kita kalau nak cari gram DM, kita kena cari GSM molar. Boleh cari tak GSM molar? GSM molar apa? H2SO4. Boleh cari. So, H ada berapa? H ada 2. Berapa GSM atom relatif untuk H? 1. Tambah dengan S berapa? S 32. S ada 1 sahaja. O ada 4. GSM atom relatif untuk O adalah 16. So ini kita kira. So kat sini jawapannya adalah 98. So sekarang ni boleh tak kita tukar daripada mol ke gram? Boleh, macam mana? Kena darab dengan GSM molar. Okey, so kita nak tukar kepada gram DM. Okey, kita kena buat macam mana? 0.5 darab dengan 98. 0.5 darab 98 bersamaan dengan 49 gram DM negatif 3. So inilah jawapan dia. So samalah jawapan kat sini. Okey, so itu sahaja hari ini. So saya nak minta tolong awak selesaikan soalan 29B dan tolong selesaikan soalan 30. So itu sahaja untuk hari ini. Selamat mencuba.